Okey, nampak slide Ustaz Okey, baik. Sebelum kita mula, mari kita sama-sama bertangan berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah. Doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua sekali. Tengok dekat skrin. Okey, baik. Nampak semua? Dekat skrin tu gambar yang Ustaz tayangkan. Okey. Gambar apa? Gambar apa? Dekat ruang komen tu boleh tulis. Dekat ruang komen tu boleh tulis. Gambar apa yang Ustaz tunjuk sekarang ni? Okey, gambar apa? Dekat situ ada tiga gambar kan? Sebelah kiri, sebelah kanan dan bawah tu. Gambar apa? Apa yang kamu nampak? Okey, baik. Adra cakap laut. Ada lagi? Laut apa lagi ada? Laut, pantai. Okey. Zulaika cakap pantai. Siapa lagi? Apa lagi? Yang dekat situ nampak tak? Sungai, air di pantai. Semua sungai. Ada satu lagi gambar tu. Ada satu lagi gambar tu. Pokok. Okey, pokok. Baik. Tengok. Gambar pantai, gambar laut dan gambar tu dalam hutan. Dalam hutan tu apa yang berlaku sekarang? Cuba tengok. Yes, dalam hutan tu gambar hujan. Yang laut tu gambar ombak. Yang bawah tu gambar sungai. Siapa tahu apa persamaan antara ketiga-tiga ni? Apa persamaan ketiga ni? Gambar ombak, gambar laut, gambar pantai, gambar pokok, gambar hujan. Apa persamaan dia? Okay, good. Firas Iman. Air. Air. Okay, air. Jadi, tengok. Gambarnya adalah air. Ada air daripada laut. Ada air daripada sungai. Ada air daripada hujan. Okay. Ketiga-tiga ni, apa yang boleh kamu gunakan dengan benda ni? Air ni. Ada yang dah belajar dengan Ustaz ni. Tajuk ni sebelum cuti tu kita sempat belajar sikit je. Hari ni Ustaz nak habiskan tajuk ni. Okey. Apa persamaan antara ketiga-tiga ni? Air tadi. Apa yang boleh kita gunakan air ni? Ambil wuduk. Tulis kat komen je. Tak payah baca. Tak payah sebut. Tulis kat komen. Okay. Untuk Iris cakap untuk bersuci, untuk ambil wuduk, untuk mandi. Air ni boleh kita gunakan untuk mandi. Tapi boleh tak kalau kita gunakan air, contohnya air Milo, kita gunakan untuk mandi? Boleh tak kita gunakan air Milo untuk mandi? Boleh tak kita gunakan air oren untuk kita ambil wuduk? Tak. Jadi kenapa tak? Kenapa tak? Kenapa tak boleh kita gunakan air kopi ke, air oren ke, air Milo ke untuk mandi, untuk berwuduk? Kenapa? Kenapa? Sebab dia, nanti kita tengok lepas ni. Okey, baik. Okey kelas, semua sekali bagus. Semua bagi jawapan yang betul. Sekarang kita tengok kita tengok apa benda hari ni. Okey kelas. Hari ni tajuk kita ialah Pendidikan Islam. Tajuknya ialah Air dalam Kehidupan, Bidang Ibadah, Tahun 1. Okey, baik. Seterusnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan bahagian-bahagian air. Menyatakan jenis-jenis air mutlak, menjelaskan kegunaan air mutlak dan mengaplikasikan adab-adab menggunakan air dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita cuba untuk capai objektif benda ni untuk hari ini. Okey, baik. Seterusnya, tengok pada gambar tu, okay, air dalam kehidupan. Dekat gambar ni ada buku teks. Kalau buku teks, kalau tak nampak, boleh tengok buku teks muka surat 88. Kalau tak nampak dekat skrin, boleh tengok buku teks muka surat 88, jenis-jenis air mutlak. Dekat gambar ni ada berapa jenis air? Nampak tak? Cuba tengok ada berapa jenis-jenis air mutlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis air mutlak. Tengok pada gambar tu. Tengok pada gambar tu. Yang pertama, apa?
salji. Air salji. Yang kedua, air embun. Air embun ni saya terangkan, air embun ni yang pada waktu pagi tu. Ada air embun. Kemudian air sungai. Kemudian air mata air. Air mata air ni air pada tanah lah. Kemudian air laut. Kemudian air perigi. Jadi ada 7 jenis air mutlak. Ada 7 jenis air mutlak. Boleh ingat tak ni? Okay. Salji, air embun, air sungai, air laut, air mata air perigi. Siapa tahu kegunaan air mutlak ni? Siapa tahu? Okey, cuba tulis kat komen tu. Tulis kat komen. Apakah kegunaan air mutlak ni? Untuk apa air mutlak ni? Untuk apa air mutlak ni? Dah ada jawapan kat situ. Okey. Iris mandi, Syukri mandi. Nuzulaika wudu. Okey. Baik. Dekat ni ditulis, kawan-kawan, air mutlak digunakan untuk pertama mandi, berwudu dan menghilangkan najis. Dan ia juga boleh digunakan untuk membasuh dan juga memasak. Ni kegunaan air mutlak. Okay. Boleh guna untuk mandi, berwudu, menghilangkan najis, memasak, basuh. Jadi inilah kegunaan air wudu. Kita gunakan air salji. Tak ada air salji boleh guna air embun. Tak ada air embun, air sungai. Tak ada air sungai, air laut. Tak ada air laut, air mata air. Last sekali air perigi ataupun air hujan. Ini air-air yang bersih yang boleh kita gunakan untuk kita berwuduk, mandi dan sebagainya. Jangan pula kalau kita nak mandi kita gunakan air teh. Air coke. Tak boleh. Okay. Kita tengok kategori-kategori air selepas ini. Okay, jadi boleh ingat boleh ingat jenis-jenis air mutlak itu apa? Ada 7. Okey, seterusnya. Saya teruskan bahagian-bahagian air. Okey, yang ini dalam buku teks kamu muka surat 89 dan 90. Tapi Ustaz tak nak tengok buku ni sebab tak nampak. Ustaz nak kamu tengok yang ni. Okey. Bahagian-bahagian air. Bahagian-bahagian air. Sekejap ada kawan tak boleh masuk. Sekejap. Sekejap ada kawan kamu tak boleh masuk. Okey, ada gangguan sekejap Sorry. Okey, Ustaz sambung. Hari tu kita tengok sempat bahagian-bahagian air mutlak je. Okey, sekarang kita tengok balik bahagian-bahagian air. Ada berapa bahagian-bahagian air ni? Yang tadi jangan keliru. Tadi adalah jenis-jenis air mutlak. Jenis-jenis air mutlak ada 7. Yang ini kita tengok pula. Air dia ada 4 jenis. Bahagian-bahagian air. Air dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak tadi yang saya sebut tadi, air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas. Boleh sebut tak? Tengok mulut gerak. Musyammas. Okey, cuba sebut. Air musyammas. Kemudian yang ketiga, air musta'mal. Air musta'mal. Yang keempat, air mutan najis. Air mutan najis. Air mutan najis. Okey. Ni siapa ni? Ni tutup off mic. Tutup mic. Jadi 4 jenis air iaitu air mutlak, air musyammas, air musta'mal dan air mutan najis. Okey. Seterusnya. Tengok Air mutlak.
Air. Siapa tahu air mutlak? Tadi kita dah terangkan air mutlak ada 7, iaitu air salji, air hujan, air embun, air sungai, air mata air laut, air perigi. Tak Apa tu air mutlak? Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Air mutlak ni air yang tak berubah. Macam itulah dia. Kalau air hujan macam itulah dia turun. Dia tak bercampur dengan benda lain. Sama juga dengan air sungai, air mata air laut, air perigi. Air yang dah asal macam tu. Dia tak berubah. Itulah air mutlak. Hukum air mutlak ialah suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan. Ingat, air mutlak hukumnya ialah suci dan menyucikan. Apa maksud suci dan menyucikan tu? Apa maksud suci dan menyucikan tu? Ada siapa tahu maksud suci dan menyucikan tu? Ustaz sebut air mutlak ni suci dan menyucikan. Siapa tahu apa maksud dia? Bersih. Bersih. Apa maksud suci dan menyucikan? Bersih. Macam mana? Bersih. Yang bersih. Bersih. Okey, baik. Jadi kita tengok air mutlak ialah suci dan menyucikan, maksudnya ialah suci. Suci ialah boleh digunakan untuk selain menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Air itu suci, maksudnya boleh digunakan untuk selain menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Maksudnya air yang suci ni boleh gunakan untuk minum, untuk masak, untuk mandi dan sebagainya. Itulah air yang suci. Kalau disebut boleh menyucikan, kalau disebut air itu boleh menyucikan, maksudnya boleh dibuat menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Jadi air mutlak kita tahu boleh guna untuk minum, boleh guna untuk mandi dan boleh digunakan untuk berwuduk. Itulah air mutlak. Okey. Jelas air mutlak. Okey, jelas air mutlak ada 7 tadi jenis air yang bersih. Okey, yang boleh gunakan untuk menyucikan, hukum dia. Seterusnya. Okey, seterusnya air mutlak pula, ni kena ingat juga. Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau atau rasa. Tadi air mutlak tadi, contohnya air perigi, air sungai, air laut, air salji dan sebagainya, dia bercampur dengan sesuatu bahan yang lain sampai berubah warna, sampai berubah bau, sampai berubah rasa dia. Contoh air sungai tadi kita campur dengan Milo. Dia jadi air Milo. Ataupun jadi air kopi. Ataupun campur dengan sabun. Jadi air sabun. Apa status air itu? Apa status air itu? Air itu ialah suci. Suci. Suci tadi apa? Suci. Suci tadi boleh gunakan untuk mandi. Boleh gunakan untuk membasuh. Suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya air tadi suci tapi tak boleh gunakan untuk berwuduk, tak boleh gunakan untuk mandi. Air kopi tadi. Air kopi, air sabun ke, air Milo boleh guna untuk masak, boleh guna untuk minum, tapi tak boleh guna untuk mandi, tak boleh guna untuk berwuduk. Air ni, air kopi tadi, air sabun tadi tidak disebut sebagai air mutlak, tetapi disebut sebagai air muqayyad. Air muqayyad. Yang ini tidak ada dalam buku teks, tapi kalau siapa yang pergi ke kelas kapal, dia ada. Siapa tu? Off mic, tutup mic tu. Siapa tu? Okey, jadi air muqayyad. Kalau ada soalan boleh tulis dekat komen je. Dekat chat tu tulis kat situ, nanti saya baca. Okey, baik. Itu untuk air mutlak. Seterusnya, air musyammas. Air musyammas ni senang je nak ingat. Air musyammas ialah air yang berada di dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik. Itulah air musyammas. Air yang berada di luar yang terdedah kepada matahari. Air musyammas, ingat. Musyammas. Okey, cuba sebut.
hukum air ni? Air Musyamas. ni Oh, ini salah. Air dalam padi. Buat apa? kena payah biar macam tu je sampai ada karat dekat bekas tadi. Maka air tadi namanya air musyammas. Air musyammas. Okey. Hukum air tadi ialah suci. Menyuci menggunakannya pada tubuh badan. Air ni tapi bolehlah. Boleh. Okay. Firdaus buat air dalam baldi. Air musyammas. Air musyammas. Okey, baik. Seterusnya. Boleh ingat air musyammas, air yang terdedah Boleh. pada matahari. Air yang ketiga. Okay, yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal. Cuba tengok Ustaz sebut. Air mustakmal. Mustakmal. Air mustakmal ni apa? Air mustakmal ni air yang telah digunakan. Ingat, mustakmal ni air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Contohnya, ada dalam bilik air, kamu ada baldi. Ada baldi. Kamu pun buka air, kamu ambil wuduk. Bila kamu ambil wuduk, air wuduk tadi terpercik masuk dalam baldi. Maka air yang terpercik masuk dalam baldi tadi, itu namanya air mustakmal. Air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi. Tapi kalau kamu guna untuk mandi biasa, dia bukan disebut sebagai air mustakmal. Contohnya kamu mandi, air yang kamu mandi tadi terpercik masuk dalam baldi, itu bukan air mustakmal. Air mustakmal okey. Air mustakmal ni ialah kadar airnya adalah kurang juga rasa. Cuma yang sikit je, air tak banyak. Kalau sampai tak berubah, walaupun tak berubah warna, tak berubah rasa dia, tak berubah bau dia. Okay. Ataupun yang kedua, isi kandungan air 2 kolah. Okay. Hukumnya adalah suci, tetap percik dalam baldi tadi. Okay. Air tadi hukumnya adalah suci. Boleh guna untuk mandi semula. Boleh gunakan untuk minum. Boleh gunakan untuk memasak. Tetapi air mustakmal ni kamu tak boleh gunakan untuk berwuduk. Tak boleh gunakan air mustakmal tadi untuk mandi wajib. Okey. Jadi ingat, air mustakmal ni air yang suci tetapi tidak menyucikan. Okey, boleh. Air mustakmal yang ketiga. Senang je. Mutlak yang pertama, yang kedua air musyammas, yang ketiga air mustakmal. Boleh semua? Okey. Boleh Ustaz teruskan? Okey. Seterusnya, air yang ketiga, air yang terakhir. Yang ni paling senang. Paling senang, semua orang dia ingat. Semua orang boleh ingat yang ni. Namanya air mutannajis. Tengok Ustaz sebut mulut Ustaz. Air mutannajis. Jadi, apakah itu air mutannajis? Paling senang kamu nak ingat. Kamu dah tahu najis tu apa. Jadi, air mutannajis ni ialah dia terbagi pada 2. Air yang kurang 2 kolah. Air yang kurang, air yang sikit je lah maksudnya. Air yang sikit
yang kurang daripada 230 liter dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Air yang dalam baldi kecil tu ada masuk najis. Walaupun air tu dia tak berubah warna. Contohnya masuk tahi apa-apa dalam tu, tahi cicak masuk dalam tu. Tapi tak mengubah sifat air. Apa kesan dia, tengok Satu lagi, air yang lebih 2 kolah, air yang banyak. Air yang banyak, okey. Masuk najis dalam tu, kemudian air yang dalam kolah tadi yang banyak tadi berubah sampaikan air tadi bau busuk, sampaikan air tadi bau yang tidak kita suka ataupun nampak tahi yang timbul dalam tu, maka hukum air tadi tidak suci dan tidak menyucikan. Senang je. 2 kolam ni macam kolam renang kolam renang. Dalam kolam renang tu yang besar, dalam tu ada kawan kamu pergi kencing dalam tu, tapi sebab kolam tu yang besar, air tadi tidak berubah, maka dia bukan lagi air mutan najis. Tetapi kalaulah kamu pergi dalam kolam tu, ramai-ramai masuk dalam kelas satu jujur, satu amanah masuk dalam kolam tu, semua pakai kencing dalam tu, semua berak dalam tu, sampaikan air dalam kolam tadi berubah jadi kuning. Air tadi warna putih, air warna biru, tiba-tiba sebabkan ramai 2 kelas ni masuk, dia kencing dalam tu, dia berak dalam tu, naik tahi dalam tu, sampaikan air tadi kelihatan kotor, maka air dalam kolam tadi disebut sebagai air mutan najis. Air tadi tidak suci dan tidak menyucikan. Air tadi kamu tak boleh guna untuk memasak, minum, mandi dan ambil wuduk. Sanggup tak kamu nak guna air yang kotor tadi untuk mandi dan masak dan minum lagi? Kan? Sanggup. Jadi sebab apa? Itu namanya air mutan najis. Okey, baik. Kejap saya nak tengok balik grup ni. Okay. Jadi itu namanya air mutan najis. Habis 4 bahagian air. Okey, sekarang cuba kita ulang balik. Air tadi ada berapa? Ada 4. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutan najis. Boleh satu jujur, satu amanah. Ni semua pandai-pandai ni. Boleh, senang je. Okey, seterusnya. Ustaz sambung rumusan. Okey, rumusan air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas, tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh. Ini sama dalam buku teks je. Ustaz tukar masuk dalam slide ni je. Kalau nak baca, boleh tengok buku teks sama je. Okey, seterusnya. Adab menggunakan air. Okey, kita ada adab kita menggunakan air. Yang pertama apa? Bila kita guna air, tutup paip selepas digunakan supaya tidak membazir. Lepas guna air, tutup paip. Kalau kita pergi dekat mana-mana tempat lah. Okay. Tutup paip selepas digunakan. Kemudian menggunakan air mengikut keperluan. Contohnya kita dekat surau, dekat rumah, kita nak ambil wuduk. Jangan kita buka paip penuh macam tu, habis basah. Jadi kita buka secara mencukupi, ikut keperluan, jangan membazir. Kemudian tidak membuang sampah ke dalam laut dan juga sungai. Okay? Tidak buang sampah ke dalam laut dan juga sungai. Kita sama-sama cintai sungai dan juga laut. Sampah jangan buang. Bukan sekadar jangan buang sampah dalam laut je, dalam sungai. Sampah jangan buang berata-rata. Buang di tempat yang betul dalam tong sampah. Okey, itu saja untuk tajuk air, jenis-jenis air. Okey, baik. Seterusnya, ulang kaji. Yang ini Ustaz nak tulis dekat ruang komen tu. Yang pertama, soalan yang pertama. Sebutkan 7 jenis air mutlak. Senang je. Sebutkan 7 jenis air mutlak. Tulis dekat komen. Nanti Ustaz baca, Ustaz chat. Sebutkan 7 jenis air mutlak. Apa benda tadi? Air mutlak tadi.
Cepat. Kalau tak boleh menulis, minta tolong siapa kau, mak ke abang ke dekat sebelah, tolong tulis. Sebutkan 7 jenis air mutlak. Buat senarai. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa, sampai nombor 7. Ada 7 jenis air mutlak tadi, yang awal tadi. Arisa, air hujan. Adra, air salji. Betul. Lagi, apa lagi? Air Sofia, air mutan najis, tak ada termasuk dalam air mutlak. Air hujan, air perigi. Isya, air hujan, bagus. Ariana, air embun. Humaira, air sungai. Wian, bagus. Wian buat senarai. Air hujan, sungai, perigi, laut, salji. Okay, baik. Jadi kelas, jangan keliru. Tadi ada kawan kamu jawab, air mutan najis. Ustaz tanya, air mutlak. Air mutlak ni kita tahu air yang bersih, yang boleh guna untuk bersuci dan menyucikan. Jadi air mutlak ni, air yang bersih ada 7. Air salji, air sungai, air laut, air perigi, air mata air, okay? Air hujan. Itulah air mutlak. Ingat, air yang bersih yang boleh kita minum tadi, yang boleh mandi. Okay? Soalan yang kedua. Okay, ready? Soalan yang kedua. Ada berapa bahagian air? Okay, soalan yang kedua. Cuba jawab. Ada berapa bahagian air? Senang je. Okay, kalau ada 4, senaraikan. Kalau ada 4, senaraikan. Ada berapa bahagian air? Okay, semua jawab 4. Okay, kalau 4, senaraikan. 4, apa benda? Berapa bahagian air? Senang je soalan ni. Senang je. Okay, Marisa, Hanis, Marisa, Maira. Maira ni. Air mutan najis, okay, good. Air mutan najis, air musyammas, air mutlak dan juga air mustakmal. Okay, boleh Ustaz ulang balik. Bahagian air ada 4. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutan najis. Ingat, air mutlak, air yang bersih, boleh mandi, boleh ambil wuduk. Air musyammas, air yang terdedah kepada matahari, boleh guna untuk minum, masak, boleh guna untuk berwuduk. Tetapi hukumnya adalah makruh kalau kena pada tubuh badan kita. Baik. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal ni apa? Air yang uh, yang terdedah ke terdedah. Air yang dia kena nama tadi? Air telah digunakan. Air telah digunakan untuk berwuduk. Okay. Air telah digunakan untuk berwuduk ataupun mandi wajib yang masuk, yang terpercik ke dalam baldi. Jadi itu namanya air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal ni kita boleh guna untuk minum, boleh guna untuk masak, tetapi tak boleh guna untuk berwuduk. Okey. Air terakhir, air mutan najis. Air mutan najis ni air yang kotor, air yang cemar, air yang tak boleh guna untuk minum, tak boleh guna untuk berwuduk. Jadi ingat, ada 4 bahagian air. Yang terakhir, paling senang, soalan paling senang. Apakah adab-adab menggunakan air? Senang je. Tadi. Adab-adab menggunakan air. Okey. Adab-adab menggunakan air. Adab-adab menggunakan air. Okey. Ramai yang betul ni. Jangan membazir. Menggunakan air dengan cermat. Okey, jadi soalan ni soalan yang senang. Semua orang dah betul. Okey, baik. Baik, seterusnya.
Okey. Yang ini kita buat aktiviti menyiapkan buku aktiviti. Okey. Kita buat sama-sama. Okey, semua sekali cuba buka buku aktiviti muka surat 100. Muka surat 100. Okey, buka buku aktiviti muka surat 100. Sekejap Saya nak share screen. Tak keluar lagi lah. Sekejap Sekejap. Okey, kelas nampak. Tengok dekat skrin ni buku aktiviti. Okey. Soalan ni senang je. Yang ini Ustaz rasa semua dah siap ni. Semua dah siap ni. Kita dah bincang dah hari tu. Tapi kita check balik. Kita check balik jawapan dia Okey, dia kata warnakan jenis-jenis air mutlak. Warnakan jenis-jenis air mutlak. Okey, kita warna sama-sama. Kita tengok. Okey. Yang pertama. Botol yang pertama ni air hujan. Adakah air hujan ni air mutlak? Okey. Jadi kita check. Air hujan, jawapannya adalah air mutlak. Okey, warnakan. Okey, Ustaz warna. Ustaz warna Okey, kamu check kamu punya jawapan dulu. Okey. Yang kedua, botol yang kedua, air sabun. Adakah air sabun ni air mutlak? Adakah air sabun air mutlak? Tak. Okey, bagus. Tak. Jadi jangan warna. Okey, next. Seterusnya. Kotak botol yang ketiga ni, bekas yang ketiga, air teh. Adakah air teh ni air mutlak? Tak. Okey, bagus. Jangan warna. Okey, next. Air laut. Adakah air laut ni air mutlak? Ya. Okey, ya. Good. Kita gunakan warna merah pula. Okey, warna merah. Ustaz warna tak cantik ni. Ustaz guna laptop je. Kamu nanti warna cantik-cantik, okey? Okey, seterusnya. Air embun. Air embun. Air embun. Ya, okey, good. Okey, warna air embun. Warna air embun. Warna air embun ni Okey. Seterusnya. Air perigi. Air perigi. Air perigi. Ya, okey, ya, good. Warnakan air perigi. Okey, warnakan air perigi. Warnakan air perigi. Okey, seterusnya. Sebelah dia ni air sirap. Air sirap. Betul tak? Air mutlak. Amirul dia cakap ya. Betul ke? Air sirap ni mutlak. Tak salah. Okey, sebelah dia. Salji. Salji sebelah dia. Botol yang ni. Salji. Adakah salji ni air mutlak? Ya, okey, ya, good. Kita warnakan warna orange. Okey, warna. Warnakan. Betul. Okey, seterusnya. Air sungai. Air sungai ni air mutlak ke tak? Ya. Ya. Air sungai, betul, air mutlak. Okey, kita warnakan. Ya. Warnakan. Okey, good. Last sekali, air mata air. Air mutlak ke tak? Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Bagus. Ya. Ya. Okey, warnakan. Off mic off mic, tutup mic. Nanti tak dengar Ustaz. Ni. Okey, good. Siap untuk
Muka surat 100. Okey, kelas sekarang semak siapa yang dah buat yang ni, check betul tak? Sama tak dengan Ustaz punya ni? Okey. Okey. Baik. Sama. Seterusnya muka surat Boleh kalau apa-apa je. boleh warna apa-apa je, warna apa-apa pun. Okey, muka surat seterusnya muka surat 101. Tak apa. Yang dah buat pun tengok je, semak. Okey. Semak muka surat 101. Baik. Soalan dia sini senang je. Lorek jawapan yang betul. Okey. Gambar yang pertama, gambar air mineral. Dia bagi dua. Air mineral ni, air mutlak ke air mustakmal? Okey, Ustaz nak tulis jawapan kat situ. Air mineral ni, air mutlak ke air mustakmal? Tulis kat komen tu. Kak, air mutlak. Air mutlak. Tulis kat komen. Tak payah cakap. Tulis kat komen je. Sebab nanti kawan-kawan tak dengar Ustaz cakap ni. Air mutlak. Okey. Air mineral ialah air mutlak. Okay, kita warnakan. Dekat bulatan ni warna cantik-cantik nanti ya. Okay. Air mutlak, air mineral. Okey, siap. Yang kedua gambar apa ni? Gambar burung, dia berak dalam baldi, ada tahi dekat situ. Jadi air nombor 2 ni air apa? Jawapan yang dia bagi kat sini air mutan najis. Yang atas ni air mutan najis, yang bawah ni air musyammas. Yang bawah ni air musyammas. Yang mana yang betul? Tulis kat komen tu. Berdua ni air yang burung tadi berak dalam baldi. Ada air mutan najis, air musyammas. Yang mana yang betul? Okey, jawapan dia ialah air mutan najis. Okey, check balik buku. Seterusnya soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, gambar apa ni? Gambar bekas yang dekat luar yang terdedah kepada matahari. Air dalam bekas yang terdedah kepada matahari. Dia bagi air mutlak, air musyammas. Yang atas ni air mutlak. Yang bawah ni air musyammas. Yang mana yang betul? Musyammas. Okey, good. Bagus. Nombor 3. Air yang terdedah kepada matahari namanya air musyammas. Okey, good. Bagus. Tahniah semua, bagus. Okey, nombor 4. Gambar yang keempat. Adik ni dia ambil wuduk. Lepas tu anak panah ni dia tunjuk air yang jatuh dalam baldi. Air yang dalam baldi ni apa nama dia? Apa? Mais. Siapa tu? Siapa ni Yang buka mic tu. Ilmi. Apa tu? Okey, semula. Air nombor 4 Air nombor 4, air yang jatuh dalam baldi yang lepas diambil wuduk. Apa nama tu? Okey. Air mustakmal. Yes, good. Namanya air mustakmal. Okey, warnakan yang bawah ni. Air mustakmal. Saya tahu. Air mustakmal. Air yang terdedah kepada air yang telah digunakan namanya air mustakmal. Okey, good. Akhir sekali nombor 5. Air kopi. Apa benda air kopi ni? Atas ni dia bagi air mustakmal, yang bawah ni air yang suci tapi tidak menyucikan yang lain. Apa jawapan dia? Atas ke bawah? Bawah. Okey, bagus. Bawah. Jawapan dia yang bawah. Okey, check dalam buku aktiviti betul ke tak? Okey, tengok semula. Pastikan sama Okey, ni jawapan dia. Sama tak dengan Ustaz?
Okey, sama Okey, good, bagus. Okey, Sama. muka surat seterusnya, muka surat 102. 102. Okey, semua sekali buka muka surat 102. Dah. Dah? 102? Okey, Dah. tengok. Senang je. Dah. Soalannya ialah warnakan jawapan yang betul. Saya mahu mengambil wuduk. Air apakah yang boleh digunakan untuk berwuduk? Saya mahu ambil wuduk. Air apakah yang boleh digunakan untuk berwuduk? Gambar yang pertama, air paip. Yang kedua, air yang terdedah kepada matahari, air musyammas. Yang tiga, air teh. Yang keempat, air mustakmal. Yang air yang telah digunakan. Yang kelima, air mutan najis. Air yang ada najis dekat dalam tu. Jadi, air apakah yang boleh guna untuk berwuduk? Cuba tulis dekat komen tu. Senang je. Adalah air paip. Okey. Betul ke air paip? Okey. Jadi, okey, good. Air pertama kita warnakan air paip. Okay, warnakan air paip. Warna tak cantik lah. Nanti kamu warna cantik Baik. Sekejap. Tak cantik sat warna ni. Transparent. Okey. Ni tak warna macam ni. Ni boleh nampak Okey. Ustaz, dah. Dah okey. Yang kedua, gambar air terdedah pada matahari. Boleh tak gunakan air ni untuk berwuduk? Boleh tak gunakan air ni untuk berwuduk? Boleh. Okey, boleh. Sekarang kita warnakan air ni. Boleh. Ustaz guna warna orange. Okey, tengok. Boleh. Okey, dah. Seterusnya, air kopi, air teh. Boleh tak guna untuk berwuduk? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Red One ni siapa Red One ni? Red One. Tak boleh. Okey, jangan warna jangan warna. Okey, sebelah ni. Gambar adik ni dia ambil wuduk. Lepas tu air wuduk tadi jatuh dalam baldi. Boleh tak gunakan air ni untuk berwuduk? Cepat. Air ni, air mustakmal nama dia. Boleh tak gunakan air yang dah jatuh tadi, yang dah guna tadi untuk berwuduk, kita guna semula untuk ambil wuduk. Jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Okey, bagus. Akhir sekali, yang kelima. Air yang ada najis dalam baldi tu. Boleh tak kita gunakan air tadi? Tak boleh. Tak boleh. Okey, good. Tadi ada siapa cakap tadi yang boleh tadi? Air mustakmal, air yang telah digunakan, guna semula untuk ambil wuduk. Boleh tak? Tak boleh tak boleh. Jadi air yang boleh guna untuk berwuduk, air paip pula, air mutlak, air musyammas. Air teh, air kopi tak boleh guna untuk berwuduk, tak boleh guna untuk mandi, tetapi boleh guna untuk memasak, minum dan sebagainya. Yang ini air mustakmal ni, air yang telah digunakan berwuduk, dia tak boleh guna untuk berwuduk 2 kali. Okay. Dia hanya boleh guna untuk minum, masak dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya. Saya mahu memasak. Okey, soalan seterusnya. Saya mahu memasak. Air apakah yang boleh digunakan untuk memasak? Okey, kelas. Saya mahu memasak. Air apakah yang boleh digunakan untuk memasak? Gambar yang pertama, air mineral. Gambar yang kedua, air musyammas, air yang terdedah kepada matahari. Air yang ketiga, air susu. Air yang keempat, air paip. Air yang kelima, air mutan najis yang ada najis dalam tu. Yang mana yang boleh kita gunakan? Kita warnakan. Okey, yang pertama, air mineral. Boleh tak guna untuk memasak?
Boleh. Okey, boleh. Warnakan. Boleh. Boleh. Warnakan. Okey, warnakan. Boleh. Okey, seterusnya. Air musyamas. Boleh tak masak? Boleh, warnakan. Warnakan. Air musyamas, warnakan. Warnakan. Okey, musyamas. Ustaz warna tak cantik ni Abang warna cantik sikit. Okey, air susu boleh tak guna untuk memasak? Boleh. Boleh juga. Okey, air susu. Itu Ustaz guna warna. Okey, warna biru. Okey, seterusnya. Air pahit boleh tak guna untuk masak? Tak boleh. Air pahit kita guna untuk memasak. Boleh. Boleh lah. Air pahit lah kita guna untuk masak. Boleh. Okey, boleh Okey, mana? Okey, kelas. Semak jawapan. Okey, jadi kita dah habis tajuk jenis-jenis air. Semak balik. Nanti Ustaz akan semak, buka sekolah nanti Ustaz akan semak. Jadi pastikan kamu siap kerja ni Okey, boleh? Okey. Okey. Boleh. Kalau boleh buat dia. Boleh. Mic off. Mic off. Tutup mic. Kalau okey, buat ni je. Kalau siap, boleh buat macam ni je. Okey, baik. Seterusnya. Kita dah hampir sejam ni. Okey, sebelum kita berakhir, kita sama-sama jom kita buat quiz. Kita main quiz. Saya suka kuis. Off mic off mic. Nanti tak remove. Okey. Ustaz share link untuk quiz. Siapa yang guna komputer, guna laptop, boleh klik dekat link ni. Okey. Siapa yang guna laptop, guna komputer, boleh klik dekat link. Ustaz bagi dekat komen, dekat chat tu. Okay. Kalau yang ada telefon dekat tepi, boleh buka apps Physis. Di sini ni ada kuis. Okey, caranya senang je. Caranya kalau buka guna apps, dekat situ ada kod. Nanti saya akan bagi nanti dulu sekejap Okey, kalau yang buka guna komputer, dekat kanan ni ada enter code. Klik yang ni dulu. Nanti saya akan bagi kod. Yang guna telefon, yang guna apps, dia minta kod. Yang guna komputer, dia akan belah kanan enter code. Tekan yang tu dulu. Nanti saya akan bagi kod. Dah? Okey. Ustaz share screen. Amino, siapa ni? Amino Amino, tutup mic tu. Ni siapa? Kaisara ke? Kaisara tutup mic. Sekejap, ada. Kod nanti kejap Kejap, saya nak buka yang ni. Saya nak share screen. Sekejap, saya akan bagi kod. Okey, sekejap.
Yang ni kita main ramai-ramai, kita tengok siapa yang paling banyak betul. Dia kira menang lah. Okey, kod dia 231865. Ustaz tulis dekat komen. 231865. Kod 231865. Okey, tengok. Kod 231865. Okey, masuk semua. Ada 4 orang. Afnan dah ada, Kisha dah ada, Firas, Maisarah, Alisha, Wiam, Kisha, Adra, Rania, Siti Hawa. Kita ada 30 orang. Kita ada 30 orang sekarang ni. Kalau tak sempat download, boleh buka link. Buka guna link je. Buka guna link. Kita bagi lagi 5 minit. 5 minit tunggu kawan-kawan. Sekarang kita dah ada berapa orang ni? Kita ada 15 orang. Ni 15 orang. Okay, yang baru masuk, kita sekarang ni buat quizzes. Okay, kalau yang guna komputer, boleh buka link Ustaz bagi ni semula. Ustaz bagi semula. Quizzes.com. Copy link. Okay. Boleh klik dekat link. Kemudian masukkan kod dia. Kod, mana kod tadi? 231865. 231865. Hilmi, tutup mic Hilmi. Last warning Hilmi. Okay, kita dah ada dalam ni 18. Semua belum masuk ni. Semua belum masuk sebab kita ada 30 orang. Tapi yang dalam ni baru ada 20 orang je. Oh, tengah download Kita bagi kat kawan 5 minit. 5 minit lagi dah habis quiz ni, kita habis dah Lepas tu, lepas habis quiz, tunggu sekejap, Ustaz nak ambil gambar. Okey. Buka kamera, Ustaz ambil gambar Sekejap, kita tunggu kawan-kawan. Kita tunggu kawan-kawan. Dah sudah habis dah. Kita tunggu kawan-kawan je.
Kita ada 20 orang. Dah boleh mula ke? Ke ada lagi yang belum masuk? Boleh mula ke? Ke ada lagi? Boleh Okay, ready kelas? Ready semua? Ready Sedia. Tak boleh join. Tak apa, kalau yang tak boleh join nanti tengok Ustaz share kat screen je nanti Tak apa. Tak apa. Okay. Yang adanya lah, yang sempat masuk je lah. Ustaz ready Okay, semua sedia. Ustaz akan mula, jadi kamu akan jawab soalan. Soalan tu pastikan baca betul-betul, jangan nak cepat-cepat. Baca betul-betul, pastikan jawapannya betul. Yang paling cepat, yang paling banyak betul dikira sebagai pemenang. Okey, boleh? Okay. Sedia semua, Ustaz akan mula Okay, Ustaz akan start ni. Okay, ada 21 orang, Zulaika, Arif, Umairah, Alisha, Kalisha, Amma, Sofia, Syakira, Arisa, Firas, Maisara. Ni, ada 2 kelas ni berlawan ni. Okay, ada 2 kelas berlawan ni. Okay, sedia. 1, 2, 3. Mak ayah pun boleh bantu lah. Mak ayah boleh bantu. Okay, yang tak dapat masuk, boleh tengok dekat sini Ustaz share soalan-soalan dia. Nombor 1, antara yang berikut yang manakah air mutlak? Jawapan dia, jawab dia dalam tu. Okay. Yang kedua, air mutlak yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau dan rasa adalah suci tapi tidak boleh mencucikan mendalam. Okay. Kita tengok siapa yang laju, siapa yang betul. Kita tengok ranking dia. Tengok dekat skrin tu. Tak apa, ia tak masuk, tak apa. Tengok dia dekat skrin tu. Nanti kita buat. Sekali. Rania nombor 1 sekarang ni. Siti Hawa nombor 2. Dikejar oleh Syakira. Okay. Rania balik nombor 1. Siti Hawa balik nombor 1. Ada. Yang lain ni tak bergerak ni kenapa ni? Internet slow ke? Baca betul-betul baca betul-betul. Syakira dah ada jawab dah. Syakira dah ada jawab dah. Siti Hawa dah. Kita tengok siapa nombor 1 lepas ni. Tu banyak betul ke banyak salah tu? Tu siapa tu? Tu mak jawab ke kamu jawab tu? Kalau yang anak tak boleh baca,
Mak baca soalan, anak tahu jawab. Nanti mak tolong tanda. Okey, semua dah hampir jawab, dah habis siap dah. Ada lagi berapa orang ni? Sikit lagi punya. Ni Humairah ni. Ni kenapa tergerak ni Humairah ni? Nurhana dah ke ni? Zulaika. Okey dah. Okey. Ustaz stop Ustaz end benda ni. Ada lagi ke yang belum siap? Ada lagi tak yang belum siap? Okey, Ustaz N Ustaz habiskan, Ustaz tutup. Okey, baik. Nampak tak siapa yang keluar tu? Pemenangnya ialah Mai Sarahana, nombor 1. Yang kedua Siti Hawa. Yang ketiga ni Syakira. Siapa ni? Syakira. Tengok. Sekejap saya nak tengok. Saya ambil markah dia Okey, hampir semua bagus Hampir semua betul. Yang bezanya ialah masa. Siapa yang jawab paling cepat, dia yang menang. Sebab semua kat sini ni betul semua. Banyak yang betul. Bagus. Tahniah kepada semua. Okey, saya nak save sekejap Saya nak save dulu. Dan Reza. Okey, sekejap.
Okey kelas. Baik. Jadi tahniah kepada semua, akhir kata tahniah kepada semua yang bersama dengan Ustaz pada hari ini. Tahniah juga kepada yang memberi respon. Tahniah juga kepada kenapa Ustaz dengar suara Ustaz ni? Okey, semula. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay. Terima kasih juga kepada yang memberi respon, yang menjawab soalan. Bagus, tahniah kepada semua. Okay. Dan tu yang air kita mandi dan tidak air tu air macam lah. Dan bagi mereka yang tak hadir pada hari ini, Ustaz nanti akan bagi soalan, tugasan di dalam WhatsApp group. Dan akhir kata daripada Ustaz, terima kasih, tahniah. Dan ingat Ustaz nak pesan. Hello? Apa ni? Jadi ingat, di saat banyak penyakit di sekeliling kita ni, Ustaz nak pesan kepada semua, jaga kesihatan, duduk dekat rumah, okay? Elakkan keluar kalau tak ada benda penting, dan basuh tangan. Jadi akhir sekali doakan agar penyakit COVID-19 ini agar segera dihilangkan oleh Allah, agar kita semua selamat dan dapat kita ke sekolah dan belajar bersama-sama, insya-Allah. Jadi akhir kata Ustaz, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi sebelum kita semua keluar, Ustaz nak semua buka kamera, Ustaz nak ambil gambar. Senyum Ustaz ambil gambar sebelum kita keluar, Ustaz ambil gambar. Ni nak ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Ustaz dah cakap tutup mic tu. Okey. Okey, semua sekali senyum. 1, 2, 3. Nanti Ustaz share dalam grup lah. Okey. Terima kasih semua. Tahniah. Jumpa lagi. InsyaAllah kalau ada kita jumpa lagi esok. Okey. Sama-sama. 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 Okey, bye-bye. Sama-sama. Ada kan bising. Tengok tu. Dalam ni pun bising juga tu. Bye. Bye. Hai Ustaz. Bye. Bye Ustaz. Saya keluar. Bye Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bye kawan. Kenapa dia cakap bye. Boleh tekan merah tu boleh tekan merah tu. Yang gambar apa nama tu? Gambar telefon tu. Nanti dia akan keluar. Tekan yang merah tu nanti dia keluar. Bye.